Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda yang sudi klik video ni. Dan tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber saya yang sentiasa menanti video-video yang terbaru dan terkini dalam channel saya, iaitu Numan Hafizi Alfan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. So, apa khabar anda semua? Semoga anda semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan sejahtera. Saya doakan juga agar kita semua sentiasa dalam rahmat dan lindungan daripada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So, apakah topik perbincangan kita pada hari ini? So, jangan lupa tonton video ini sehingga habis. Dan tanpa buang masa, kita teruskan kepada fokusan video kita pada hari ini. Terbaik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. So, kita terus kepada perkongsian kita pada hari ini, iaitu mengambil pengajaran daripada kes MH17 dan MH370. Ayyuhal ikhwanul kiram, walaupun kemenangan itu lambat tiba, namun ia sesuatu yang pasti. Kebatilan itu tampak kuat, namun ia tidak akan kekal. Kebenaran itu tampak lemah, namun ia mendapat jaminan nusrah dan keteguhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Al-Faidah. Masih terlalu ramai di kalangan kita yang tidak menyedari bahawa setiap kali krisis-krisis melanda umat Islam, ia akhirnya melibatkan huru-hara dan permusuhan yang membawa kepada perebutan kuasa pemerintahan sesebuah negara. Apakah ini suatu kebetulan? Atau sememangnya gerak kerja terancang dari para konspirator di sebalik tabir? Sama ada ianya melibat pertemuan parti-parti politik secara langsung antara puak pembangkang dengan puak kerajaan, mahupun krisis-krisis sektarian seperti polemik Syiah Wahabi, ataupun krisis yang bersifat permusuhan perkauman antara pelbagai kaum di dalam sebuah negara. Permusuhan sesama umat Islam kerap melalaikan kita tentang musuh-musuh yang sentiasa berperanan di sebalik tabir krisis yang mendatang itu. Musuh-musuh Islam sudah berada di ambang pintu negara. Maka sebelum pisang berbuah dua kali atau nasi menjadi bubur, seharusnya kita tanpa mengerti akan penat lelah segera menggerakkan usaha-usaha untuk perdamaian ummah yang bersengketa tanpa hentinya. Baik, kita teruskan lagi iaitu perihal bahayanya permusuhan sesama ummah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93 yang membawa maksud, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab besar baginya. Okey, ada sebuah hadis iaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Okey, maksud daripada hadis tersebut ialah dari Al-Ahnaf bin Qais bahawa ia berkata, pada satu ketika saya hendak pergi menolong seseorang yang sedang berkelahi. Secara kebetulan saya bertemu Abu Bakar. Ia pun berkata, "Mau ke mana kau?" Itu ayat dia dalam tu . Ku jawab, "Aku akan menolong orang itu." Maka ia berkata lagi, "Kembalilah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda." Maksudnya, apabila dua orang Muslim berkelahi dan masing-masing mempergunakan pedang, maka si pembunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya masuk neraka. Aku bertanya lagi, hal itu bagi pembunuh, bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau menjawab, kerana yang terbunuh itu juga berusaha untuk membunuh saudaranya. Okey, tambahan lagi sebuah hadis yang berkaitan, hadis yang diriwayat oleh An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, jika seseorang lelaki menghunuskan senjata kepada saudaranya, maka keduanya berada di bibir neraka. Dan jika ia membunuhnya, maka keduanya jatuh ke dalamnya. Hadis riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Al-Hafiz As-Suyuti. Baik, kita sambung lagi .
perebutan kuasa pemerintahan negara bukan jalan penyelesaian. Dari kitab Tarikh Al-Khulafa karya Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, halaman yang ke-13, isinya menunjukkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, khilafah sesudahku hanya 30 tahun. Setelah itu umat Islam akan dipimpin oleh sistem penguasa ataupun kerajaan. 30 tahun tersebut adalah masa-masa pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin ataupun dalam tulisan ini Khulafa'ur Rasyidin, iaitu Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan juga hari-hari pemerintahan Saidina Hasan bin Ali. Saidina Hasan bin Ali ni ialah cucu Rasulullah SAW. Baik, kita sambung lagi. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan bahawa khilafah itu adalah jumlahnya 5. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i bahawa para khalifah itu hanya 5 orang. Okay, menurut pandangan dia, iaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ni adalah keturunan daripada Sayyidina Umar Khattab, yang pemerintah penguasa khalifah yang terkenal dalam zaman Khalifah Umayyah. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ni telah menyatakan bahawa dan mengiktiraf bahawa Umar bin Abdul Aziz ni adalah tergolong dalam Khulafa' Ar-Rasyidin yang kelima lah. Okay, dalam penyataan Imam Asy-Syafi'i ni. Kita teruskan lagi. Hal ini menunjukkan bahawa sebahagian besar penguasa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Utsmaniyah bukanlah para khalifah yang rasyidah, tetapi para penguasa atau raja yang berkuasa. Seperti yang maknanya dia mengesahkan daripada hadis Rasulullah SAW bahawa selepas kewafatan Rasulullah SAW, khilafah wujud, iaitu Khulafa' Ar-Rasyidin selama 30 tahun. Kemudian yang dipimpin oleh sistem penguasa dalam bentuk kerajaan lah, ataupun dalam bentuk dinasti. Yang kita nyatakan tadi, dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Baik, kita teruskan lagi. Ulama salaf menganggap khalifah pada masa sekarang tidak akan dapat diwujudkan. Dari kitab Manaqib Asy-Syafi'i yang mengutip pernyataan Al-Imam Sufyan As-Sauri bahawa para khalifah itu hanya ada 5, iaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Sedangkan selain mereka adalah para perampas kekuasaan. Jadi ulama salaf pun daripada kitab Manaqib Asy-Syafi'i ini juga mengakui bahawa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni adalah layak ditempatkan sebagai Khulafa' Ar-Rasyidin yang kelima. Baik, kita teruskan lagi. Pernyataan tersebut menyimpulkan bahawa selain 5 khalifah yang dinyatakan tersebut adalah bukan khalifah yang rasyid, akan tetapi adalah perampas kekuasaan daripada khalifah yang diiktiraf tadi. 5 orang khalifah Khulafa' Ar-Rasyidin tu. Baik, kita terus lagi. Hal ini berarti pembuka tabir barang siapa yang ingin menjadi penguasa harta di atas nama khalifah sekalipun tetap seorang penguasa, kerana khalifah bukan di tangan mereka. Okey, menurut pada kitab ni tadi ya. Baik, kita teruskan lagi. Ummah perlu kembali bersatu hati dan berdamai. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimallah, iaitu beliau wafat pada tahun 458 Hijrah daripada Abu Uthman. Okay? Maksudnya, nasihatilah para pemimpin. Banyakkanlah berdoa untuk kebaikan dan kebenarannya dalam beramal dan dalam ucapan, serta ketika memutuskan hukuman. Maka apabila mereka baik, maka akan baiklah rakyatnya. Berhati-hatilah kamu, jangan sampai mendoakan keburukan atau melaknat mereka, kerana yang demikian itu hanya akan menambahkan keburukan ke atas umat Islam. Tetapi mintakanlah keampunan kepada Allah SWT untuk penguasa, semoga mereka meninggalkan perbuatan yang buruk, yang dengannya akan dihilangkan musibah umat Islam pula.
Al-Baihaqi Syu'abul Iman. Okey, 6/26, nombor 7401. Okey, kita teruskan. Menurut Imam Bahari rahimahullah, iaitu beliau telah wafat pada 329 Hijrah. Jika kamu melihat orang yang berdoa keburukan kepada pemimpin, ketahuilah bahawa ia termasuk salah seorang pengikut hawa nafsu. Namun apabila kami melihat orang yang berdoa untuk kebaikan seorang pemimpin, ketahuilah bahawa ia tergolong sebagai seorang ahli sunnah, insya-Allah. Amin. Fudai bin Iyad berkata, jika aku memiliki doa yang baik, yang makbul, maka semuanya akan aku persembahkan, akan aku pohonkan untuk pemerintah. Beliau ditanya lagi, wahai Abu Ali, jelaskan maksud ucapan tersebut. Beliau berkata, bila doa itu hanya aku tujukan untuk diriku, maka ia hanya bermanfaat untuk diriku. Akan tetapi apabila aku pohonkan untuk pemimpin dan ternyata para pemimpin berubah menjadi baik, maka semua orang dan negara merasakan manfaat dan kebaikannya. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, 8/91 daripada Jalan Mardawih As-Sabi', dan sanad Abu Nuaim adalah sahih. Baik, kita teruskan lagi. Kita diperintahkan untuk mendoakan mereka, iaitu pemimpin kita, dengan kebaikan, bukan keburukan. Walaupun ia seorang pemimpin yang zalim, lagi jahat, kerana kezaliman dan kejahatan akan kembali kepada diri mereka sendiri. Manakala apabila mereka, iaitu pemimpin, menjadi baik, maka mereka dan seluruh kaum muslimin dalam sebuah negara tersebut akan merasakannya. Imam Al-Bahari Sarhus Sunnah Tahqiq Syekh Khalid bin Qasim Al-Rodadi, edisi terjemahan terbitan Dar el-Hijrah, cetakan pertama 1423 Hijrah, bersamaan dengan 2002 Masih, muka surat 83 hingga 84. Ini adalah sumber bacaan kita, teks bentar tadi ya. Baik, kita teruskan lagi. Tertib Hadrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk ummah akhir zaman. Pejuang agama harus ada kesedihan dan kebajikan ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gua ketika dikejar kaum Quraisy. Allah SWT telah pun berfirman yang membawa maksud, salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu itu berkata kepada temannya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah berserta kita. Itu dipetik daripada surah At-Taubah ayat 40. As-Suhaili berkata, perhatikanlah baik-baik di sini Rasulullah SAW berkata dengan kalimah la tahzan, janganlah kamu bersedih, namun tidak berkata janganlah kamu takut. Kerana ketika itu rasa sedih Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap keselamatan Rasulullah SAW sangat mendalam, sampai-sampai rasa takutnya terkalahkan. Seperti mana Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersedih atas keselamatan Rasulullah SAW, demikian juga pejuang agama harus bersedih atas kebajikan ummah Rasulullah SAW, bukan atas semata-mata ketakutan dan kebimbangan. Inilah tertib Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang patut kita contohi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, ketika berada di dalam gua, aku melihat kaki orang-orang musyrik berada dekat dengan kepala kami. Aku pun berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau di antara mereka ada yang melihat kakinya, mereka akan melihat kita di bawah kaki mereka. Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Bakar, engkau tidak tahu bahawa bersama kita berdua yang ketiga adalah Allah SWT. Ketika memasuki gua pun, Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada hal yang dapat membahayakan Nabi Muhammad SAW. Juga ketika dalam perjalanan hijrah, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkadang berjalan di hadapan Nabi Muhammad SAW, terkadang di belakang baginda,
terkadang di kanan baginda dan juga terkadang di kiri baginda. Di dalam ayat ke-40, Allah SWT telah memberikan penegasan bahawa tidak ada yang mahu menjadi penolong agama dan perjuangan sallallahu alaihi wasallam, maka Allah SWT pasti akan menolong Rasulullah SAW dengan kekuatan dan kudrah yang tidak terlawan dan terbayang dek manusia. Di hujung ayat ke-40, Allah SWT telah memberikan janji dan kepastian kepada seluruh pejuang agama bahawa Allah SWT pasti akan menjulang tinggi kalimah Allah SWT, yakni Islam, dan Allah SWT pasti akan mengalahkan seruan kufur dan syirik. Walaupun kemenangan itu lambat tiba, namun ia sesuatu yang pasti. Kebatilan itu nampak kuat, namun ia tidak akan kekal. Kebenaran itu tampak lemah, namun ia mendapat jaminan nusrah dan keteguhan dari Allah SWT. Ayat yang ke-40 ni, iaitu surah At-Taubah tadi, adalah ayat yang jelas untuk menjelaskan kedudukan Sayyidina Abu Bakar. Dalam perkataan bahasa Arab, kalau sebutan kita ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah umat nombor satu di sisi Rasulullah SAW. Ayat ini juga menggambarkan betapa mendalamnya cinta dan kasih Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap Rasulullah SAW yang tergambar melalui keresahan dan kerisauan beliau terhadap keselamatan Rasulullah SAW sewaktu mereka berdua bersembunyi di dalam gua Sur sehingga terpaksa ditendangkan oleh Rasulullah SAW, serta diperteguhkan keyakinannya kepada pertolongan dan nusrah dari Allah SWT. Sesungguhnya janji-janji Allah SWT itu adalah benar. Ayyuhal ikhwanul kiram, ayuh terus mara ke hadapan. Baik, kita teruskan lagi perbincangan kita untuk bahagian kesimpulan pada perbincangan pada hari ini. Bertitik tolak dari insiden MH370 yang sehingga kini belum lagi berkesudahan, hendaklah kita kembali bermuhasabah diri dalam berusaha ke arah menghayati Islam seperti mana yang disarankan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga telah lahirnya golongan para sahabah radhiyallahu anhu ajma'in yang mulia. Dan telah berkata akan Imam Malik bin Anas, la yusliha akhiri hazimi ummah illa ma aslaha awaluha, iaitu bermaksud tidak sekali-kali boleh dipulihkan akan umat yang akhir ini melainkan kembali kepada baik pulih ummah yang terdahulu, iaitu para sahabat radhiyallahu anhu, iaitu Asy-Syifa of Qadi Iyad 2/676 sumber dia. Juga dalam jalan penyelesaian pada kemelut ummah masa kini tidak boleh diselesaikan dengan perebutan kuasa kerana ia akan memburukkan keadaan. Sebaliknya, ummah memilih jalan penyatuan dan perdamaian di samping sentiasa memperbaiki hubungan mereka kepada Allah SWT. Kami bergerak di sini dalam konteks ruh dan semangat perjuangan yang telah dinyatakan oleh Imam Malik rahmatullahu alaihi, bukan dalam menghasilkan natijah fobia maupun paranoid terhadap teori konspirasi. Namun penafian terhadap konspirasi musuh-musuh Islam juga bukanlah jalan yang tepat. Sebaliknya, penilaian semula penghayatan isu itu perlu dilakukan dalam kerangka yang tepat dan seadanya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menuruti milah ataupun tata cara hidup dan agama mereka yang telah terpesong ini. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah agama Islam itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 120. Kita sambung lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 54, yang bermaksud, dan mereka merancang tipu daya. Allah juga merancang membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik perancang yang membalas tipu daya tersebut.
Ayat ini merupakan rentetan dari kisah Nabi Isa alaihissalam ketika mana menyeru kaumnya kepada agama Islam. Dan ayat ini juga merupakan ancaman kepada orang-orang kafir yang engkar dan akan dakwah Nabi Isa alaihissalam kepada mereka. Mereka merancang untuk menyalib dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Walau bagaimanapun perancangan mereka atau muslihat mereka dihancurkan oleh Allah SWT, yang mana dalam ayat yang seterusnya Allah menceritakan bagaimana Allah mematikan dan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit sehinggalah hari kiamat, seperti yang ditentukan dalam takdir Allah SWT. Baik, kita teruskan lagi perbincangan kita sikit lagi ya. Akhirul kalam, pada tertib Saidina Umar radhiyallahu anhu letaknya kunci kejayaan ummah akhir zaman. Sahih yakin membuang segala keyakinan terhadap makhluk dan kekuatan duniawi adalah kita sandarkan pada pesanan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu khalifah kedua Khulafa' Ar-Rasyidin ya. Ini adalah pesanan Saidina Umar Al-Khattab pada ketua tentera muslimin Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau mengutusnya untuk pembukaan kota Parsi. Sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu, wahai Sa'ad, dan juga mereka yang bersama-sama supaya bertakwa kepada Allah dalam apa jua keadaan, kerana sesungguhnya takwa kepada Allah adalah sebaik-baik persiapan untuk mengalahkan pihak musuh dan juga sehebat-hebat strategi dalam peperangan. Aku memerintahkan kepadamu dan mereka yang bersama-sama supaya menjauhkan diri dari maksiat, kerana sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan oleh tentera-tentera Islam lebih aku takuti daripada musuh-musuh Islam. Sesungguhnya orang Islam telah mendapat pertolongan dari Allah disebabkan oleh kemaksiatan yang telah dilakukan oleh pihak musuh Islam. Jika bukan kerana hal itu, nescaya tidak ada lagi bagi orang Islam kekuatan. Bilangan tentera kita tidak seramai bilangan tentera mereka. Kelengkapan senjata kita tidak sehebat kelengkapan senjata mereka. Maka jika amalan maksiat dan tabiat kita sama dengan pihak musuh, nescaya kelebihan kekuatan dan kemenangan akan menyerbahi mereka. Jika kita tidak mendapat pertolongan daripada Allah ke atas musuh-musuh ini dengan kelebihan-kelebihan kita, sudah pasti kita tidak akan dapat mengalahkan mereka. Ketahuilah bahawasanya bersama-sama dalam perjalananmu malaikat-malaikat yang mengawasi, dan para malaikat ini mewakili pihak kerajaan Allah SWT untuk menjagamu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan, maka malulah terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Janganlah kamu berkata, sesungguhnya pihak musuh lebih hina daripada kita, dan mereka tidak akan dapat menguasai kita walaupun kita turut berbuat kejahatan. Mana tahu Allah akan mendatangkan satu kaum yang lebih zalim lagi daripada pihak musuh, seperti yang pernah berlaku pada kaum Bani Israel dahulu, yang akhirnya mereka telah dikuasai oleh kafir Majusi. Mohonlah daripada Allah kemenangan ke atas nafsu-nafsumu seperti kamu memohon kemenangan ke atas musuh-musuhmu. Aku memohon perkara yang sama ke atas diriku dan dirimu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum. Baik, ini adalah antara tajuk yang kita bincang pada hari ini ya, iaitu berkaitan dengan mengambil pengajaran dari MH17 dan MH370. Sebenarnya bila saya membaca secara teliti daripada pengurusan artikel ini, dia menyatakan banyak tentang bahayanya permusuhan sesama umat Islam lah. So bila kita tidak bersatu padu, bermusuhan antara satu sama lain, akan mengundang bala bencana dan malapetaka daripada luar lah. Selain beritu, dia ada ceritakan sedikit perkongsian mengenai khalifah-khalifah yang terdahulu ya, iaitu khalifah zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, yang kita tahu ada 4 lah, iaitu Khulafa' Ar-Rasyidin pertama iaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang nombor 2 ialah Umar Al-Khattab, yang nombor 3 ialah Sayyidina Uthman bin Affan,
Dan yang keempat ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ulama yang kita kenali iaitu daripada Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawa khalifah itu ada 5 lah. So yang kita baru tahu tadi ialah yang kelima ialah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Di mana Umar bin Abdul Aziz ni ialah daripada susu galur keturunan daripada Umar Al-Khattab. Yang saya ketahui dan mulai daripada pembacaan saya, Umar bin Abdul Aziz ni antara khalifah yang memerintah tak lama, tapi pemerintahan dia meninggalkan kesan banyak kepada rakyat jelata pada zaman Khalifah Umayyah. Tapi dia punya taraf pemerintahan dia setaraf dengan Khulafa' Ar-Rasyidin lah, seperti yang dinyatakan dalam kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Khalifah itu 5. Dan ada juga ulama-ulama lain yang menganggap khalifah yang selain daripada 5 tu ialah daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Itu daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu sejarah dia singkat, dan saya belum lagi mengkaji secara mendalam tentang apa khalifah yang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Kiranya ada kesempatan kita akan bincang kemudian lah. Okey, kemudian dia ada ceritakan tentang tertib daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang boleh dicontohi ummah akhir zaman, iaitu mengenai kisah perhijrahan Nabi Muhammad SAW ketika itu untuk berpindah daripada Mekah ke Madinah. Baginda bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ikutkan dalam sejarah memang sahabat lah, tapi lepas Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, maknanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni jadi ayah mertua Nabi Muhammad SAW lah. Jadi kalau sahabat Nabi yang lain daripada Umar, Uthman dan Ali, maknanya mereka bertiga ni ialah menantu Rasulullah SAW. Yang kita tahulah yang Zunnurain ni daripada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni berkahwin dengan anak Rasulullah SAW sebanyak 2 orang. Namanya saya tak berapa ingat lah. Dan meninggal yang kahwin isteri pertama, isteri keduanya pun daripada anak Rasulullah SAW. Jadi berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, perhijrahan beliau bersama dengan baginda Rasulullah SAW, memang kita pelajari lah dalam sirah-sirah Nabi. Perjalanan dia ke Mekah tu perjalanan dia ke Madinah tu secara senyap-senyap lah. Walaupun senyap-senyap, mereka dikori oleh tentera musyrikin yang ingin memburu Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar. Dan kalau mereka dapat jumpa, memang dia akan bunuh lah dalam sejarah tu. Tapi alhamdulillah, kalau kita tengok daripada perkongsian hari ini, mereka boleh merancang, Allah pun juga merancang. Yang biasa kita dengar, mereka merancang, Allah juga merancang. Jadi perancangan mereka tu digagalkan oleh Allah, sebab Nabi Muhammad pun dah tegaskan dalam hadisnya, kan? Dan juga dinyatakan dalam Al-Quran bahawa janganlah kita takut, janganlah kita bersedih, sebab penggunaan perkataan dalam dalam Al-Quran yang daripada surah At-Taubah ayat 40 ni, okey, janganlah salah seorang daripada 2 orang keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah berserta kita. Ini yang percakapan Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dirakamkan dalam Al-Quran, yang Allah firmankan dalam surah ayat At-Taubah ayat 40. Seperti yang anda ketahui, mungkin ada yang tak pasti awak tak tahu cerita sebenar. Apa yang saya belajar masa saya kecil-kecil dulu ketika Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq tu menyembunyikan diri, berlari daripada Mekah ke Madinah secara bersembunyi. Mereka menyuruh dalam gua Sur, seperti yang nyatakan dalam teks ni. Dan
ada kisah maksudnya bila dia menyorok tu ada bunyi cicak bising dalam pintu gua. Bila bunyi pintu gua dia menyorok tu bunyi cicak, yang tentera musyrikin ni mulalah nak siasat lah kan. Ni apa yang saya faham daripada ceramah saya dengar masa kecil dulu, dah tak ingat dah 90 lebih kan, 90-an. Bila dia dengar bunyi cicak dia nak periksa lah. Tapi masa tu yang saya difahamkan ada labah-labah yang membantu. Dia buat apa tahu? Dia buat sarang, dia tutupnya pintu gua sur tu. Jadi kebetulan bila cicak tu berbunyi, tentera musyrikin tu tengok, takkanlah Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar menyorok dalam gua yang sawang macam ni kan. Yang cerita yang tak diceritakan dalam ni lah. So kalau saya silap, saya minta maaf. Tapi yang saya faham tu ceritanya bila dalam menyorok dalam pintu gua, cicak berbunyi tapi telah di counter lah, maknanya dipertahankan oleh makhluk labah-labah. Dia buat sarang tutup. Jadi bila tentera musyrikin tu nak membunuh Nabi Muhammad SAW sama Abu Bakar, tengok takkanlah dalam gua tu ada orang menyorok kan. Bila tengok sarang labah tu, dia tak jadi bunuh, dia terus tinggalkan tempat tu lah. So dalam ini yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni menyatakan dia takutlah mereka dijumpai oleh tentera musyrikin. Sebab betul-betul di gua, kalau tentera tu toleh dekat kaki dia, dah tentu nampak lah kan. Jadi dalam peristiwa ni Nabi Muhammad telah pun bersabda, maknanya bukan mereka berdua, mereka bertiga, maknanya bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang melindungi mereka daripada rancangan jahat tentera musyrikin. Baik, ada kisah yang lain juga yang ditinggalkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab tentang kunci kejayaan umat akhir zaman yang berperang dengan tentera-tentera musyrikin yang sentiasa bermusuh dengan umat-umat Islam lah. Jadi dia punya pesanan dia kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni, seharusnya kita ambil pengajaran, sebab dia tekankan bahawa sebenarnya pihak musuh tu yang membenci Islam tu lebih hina daripada kita umat Islam. Tetapi dia kata, jika nak kita sebagai tentera Islam yang ingin mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang dengan musuh-musuh ini, maknanya kita kena betul-betul bertawakal, beriman, sentiasa memohon pertolongan daripada Allah dan menjauhi daripada perkara-perkara maksiat yang boleh mendatangkan kemurkaan daripada Allah SWT. Sebab apabila berperang ni, bila kita betul-betul berperang dan berjihad ni, maknanya kita sentiasa dalam rahmat dan lindungan daripada Allah, sekiranya kita tidak melakukan perkara-perkara yang tak menunjukkan kita taat dalam beragama lah, maknanya melakukan maksiat dan sebagainya. Jadi maknanya dalam sini maksudnya bila kemaksiatan tu banyak dilakukan oleh umat-umat Islam, walaupun ketika itu mereka sedang berperang dengan musuh, jadi kejahatan yang dilakukan oleh tentera Islam secara tersembunyi ataupun terang-terangan itu sekiranya lebih banyak daripada musuh, maknanya musuh akan menang lah dalam cerita ni. Jadi perkara ini tak mustahil sebab seperti yang saya pernah bincangkan dalam video sebelum ni, Battle of Los Navas di Tolosa tu, seperti yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab untuk kejayaan umat akhir zaman ni, maknanya memang ternyatalah fakta tu benar kan. Bila kita tak menjaga sasiah diri, disiplin diri, jadi tak mustahil kalau berperang dengan bukan Islam, musuh pun akan menerima kekalahan lah. Itu perkara penting yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab kepada ketua tentera muslimin pada ketika itu, ialah Sa'ad bin Abi Waqqas lah. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika untuk pembukaan kota Parsi. Jadi sekiranya anda berminat untuk membaca lebih lanjut tentang perkongsian ini,
So boleh tengok dalam link yang disertakan di bawah. Dan semoga kita dapat manfaat lah daripada perkongsian video pada hari ini. Dan InsyaAllah lah sekiranya saya berkelapangan, kita akan berjumpa lagi video yang terbaru daripada saya dalam channel ni pada episod yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum.